Allah menciptakan 7 langit. Tiap langit itu dijaga oleh satu malaikat yang mengawasi segala amal awak. Di dalam hadis Nabi diungkapkan tu'radu al-a'mal yaumal khamis wal isnin. Amal yang ibadah yang kita lakukan ini, membaca Al-Quran, puasa sunat, puasa wajib seperti qada dan nazar, sembahyang wajib, dibawa paket ini ke atas langit pada hari Senin dan hari Kamis. Berarti kini hari Rabu kan? Besok pagi barang kau diangkat, paket. Makanya kata Nabi, fa ana uhibbu, saya berupaya, kata Nabi. Nabi Pak, fa uhibbu, saya suka, saya berupaya. Ayyuk rodo, diangkat amalku ini, wa ana so'im, seketika itu awak sedang berpuasa, kata Nabi. Saya sedang berpuasa. Tu makanya Nabi itu puasanya hari Senin dengan hari Kamis. Awak bahkan puasa Senin Kamis Pak. Lingkungan awak saya mencari makanan nikmat-nikmat Pak. Alun hilang bakso tadi lalu tak lo kan lihat. Lingkungan Pak Bu, ambo yo heran Pak. Di Mesir tu Pak seketik makanan ya Pak. Tak banyak orang ambil makanan. Dia awak ko Pak, mulai dari lapik bugi, kue jalo, kolak bubur kacang padi, bercampur 3 lapi, agar-agar alun le yang berbentuk yang lain-lain, yo banyak Pak. Yo banyak. Jadi kadang-kadang piti awak ludes ke situ je Pak. Pagilah ngajar lontong, ngajar sate. Memang diakui Pak. Sehingga awak apa dek kerana lingkungan ko sebegitu padatnya makanan, awak pun terpancing Pak. Terpancing. Jadi sehingga awak tak sempat awak puasa Pak. Jadi kau dapat awak hari Senin tu dengan hari Kamis tu puasa. Memang Nabi tu rutin sebab makanan tak mau kini pemancing Pak. Di samping awak berupaya seketika amal awak kau naik ke atas langit, awak sedang so'im. Kerana ikut pelacakan pertama. Jadi di langit itu ada namanya malaikat hafazo. Hafazo itu bukan nama satu malaikat. Jadi itu nama pangkat dan jabatan. Kalau bahasa awaknya, ya mungkin barangkali AKBP Pak. AKBP-nya para malaikat. Ya. Naiklah amal ibadah awak. Dibawa oleh malaikat hafazo dari bumi Pak. Jadi naiklah malaikat hafazo, diketuk pintu langit pertama. Assalamualaikum wa Waalaikumsalam. Amal siapa yang kau bawa? Amal Ustaz Kasmidin yang tinggal di Geria Setianusa, kini beliau berada di Arhul Jadid di Preso Pak. Sedang berpuasa. Kemudian pulangkan kembali kepada sahibul amal, lemparkan kepada beliau, lantiangkan ke rumahnya. Pak deribuhu, ada yang dilantiang ke punggung. Ambo rasa itu bukan ke punggung saja Pak. Dia kata atuk rumah awak ni lantiang kuat amal ibadah kalian. Tak diterima tiba di hati tu. Langit pertama saya gagal Pak. Lupa ya lo amal. Kenapa beliau ditahan? Padahal beliau ceramah. Ya, sebulan kau saja mulut Nabi tabarakali kau. Dah sampai ke kuat kebangkitan. Kenapa kau dibuang amalnya? Beliau kau suka mempergunjingkan orang. Mempergunjingkan orang. Tiba di langit pertama, amal ibadah awak tertumpah sudah. Terjungkal balik ke dunia. Dilemparkan ke awak. Bagunjian kau yang paling payah awak milang juga. Muncul kau tak bat pulang Pak. Mata kuliah ditambah lingkungan ni Pak. Dipancing lo di hati dia Pak, menggelagak Pak. Bahkan menahan kau Pak. Satu yang tampak sabui Pak. Kau yang paling sulit. Kalau di kampung-kampung dulu orang pergi mandi ke sungai sambil kain kau dikon Pak. Dipijak-pijak kain, air kau berbunyi tu.
Iyo kau ada mancan dia banci bana. Wah. Bantu buruk, perangai buruk don. Ya itu di kampung-kampung sampai bercakap tu Pak. Bakalahi, bahasa kampung kami bakalau Pak. Sampai tegang-tegang rambut di sungai tu. Bayang tu. Lah naik di sungai tu lantiang tu batu ke bawah. Gara-gara babunjiang Pak. Amal awak ditolak. Tiba langit pertama lah gagal awak. Baca roh dia Pak. Sudah itu naik loh amal ibadah awak balik. Kok jampang sukses awak menghindar dari upaya ghaibah mempergunjingkan orang. Naik jebol ke langit kedua Pak. Assalamualaikum wahai malaikat. Waalaikumsalam. Engkau sudah dari bumi, betul. Inilah amal ibadah Kasmidin. Oh, sudah masuk ke langit kedua ya. Nah, ini sudah lah dibasuh tu Pak, lah dicuci tu Pak, dipoles-poles lo oleh malaikat tu Pak. Ikut hadis tu Pak. Jangan salah faham. Di kitab Ta'lim wa Ta'lim juga ada. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada. Dilihat engkau buang amal ibadah ini. Tak perlu dibawa ke langit ketiga. Kerana ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat. Apa itu wahai malaikat? Beliau ini adalah orang yang suka bermufakhar, al-ittikhar. Suka duit berpoyah-poyah. Berpoyah-poyah. Seketik-seketik kejayaan. Seketik-seketik ke Living Word. Seketik-seketik ke SKA. Ya, 1,000, 2,000, 5,000 dia kumpul. Tapi bakaya ke bakaya. Anda nyocumein awak malaikat tu Pak. Bakaya ke bakaya. Basadakah kurang. Pakaiannya batukah ke batukah saja. Bautang lo malah le, bakredit dak sudah-sudah tu. Habis lo baju ko lunas lo kredit lo cik lai le. Lah sudah petang bil Avanza, lah batukah lah di mobil Pajero. Ayo kan yang buat Avanza ko Pak. Sialai nan ka mengatai-ngatai awak ko Pak kalau ndak awak. Kalau dia tak kurang bekok awak minta ke Tuhan le Pak. Tu makon Imam Ghazali tu dalam kitab Ihya Ulumuddin tu kan ada mu'atabah lin nafsi, mencercah maki diri awak surang. Mufakhar. Ikolah penyakit awak kini Pak. Bapoyah-poyah Pak. Maaf kata kadang-kadang bapak-bapak di rumah tu kain tu 3 lemari Pak. Nan kan disedekahkan indak juga Pak. Sambal kadang-kadang berbuang saja Pak. Batukah tiap hari Pak. Kalau makan awak Pak, sayurnya berbuah tu Pak. Mulai dari sambal lado, ayam gulai, ayam goreng, tambah lo patai, tambah lo bekok cincang, sup tunjang. Dia mabuk aja Pak. Banyak kan katanya kolesterol Pak, modiko, hoyak no meja Pak. Apoleh pakai meja putih Pak. Ya, tiba siko ayam gadang. Ulang kayu, itulah duit awak ikut payah. Alun cerita HP le Pak. HP ada dalam kitab Duratun Nasihin Pak. Nanti pada hari kiamat katanya nan pertama dicokok dia malaikat Pak. Pemimpin yang zalim. Tak pakai hisap dah Pak. Ditangkuk sekepala lantiang, dilantiang sekali dari padang mahsyar tu sampai ke neraka Pak. Tung. Nan kedua orang yang suka tasawir. Tasawir ko gambar-gambar. Apa kau yang dimaksud Nabi kau HP? HP itu kan gambar saja Pak. Kalau begitu lah kan yang bohong Pak. Lah kan yang buat saja Pak. Memang cari lagi ni gaya orang Pak jual HP kau. Tak ada orang baca Al-Quran ni Pak. Di kampus tu lah sampai galak-galak seorang. Lah bantu orang gila Pak. Cuba bayang Pak. Di kadai-kadai toko-toko, di kantor-kantor aku saja Pak. La ilaha illallah. Iftikhar. Hidup berpoyah-poyah. Sabonaunya kata orang kampung kami. Awak kok kayo sampai di mana diminta Tuhan? Sampai awak naik haji. Kalaulah naik haji awak, maka sudahlah. Jadi tambah dua rezeki ko, dihagian ke orang. Makanya apa-apa, ujung-ujungnya
Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilai. Naik hajilah kamu bagi orang yang mampu. Seketika awaklah mampu, sudahlah dibuang harta kau pak, dihagian ke orang dia pak. Beri kesempatan orang miskin untuk naik haji pak. Ada orang pak pergi umrah taluk 7 kali pak. Untuk apa? Ambo kok berpiti begini ya? Dapat ambo umrah jo orang rumah sekali, sudahlah pak. Dihagian ke orang. Bu, ibu lah umrah bu, alun, kau piti bu. Pergi umrah. Baru ikut pak. Itu makanya kata Syekh Al-Ghazali, seorang ulama di Mesir, seketika orang berada di depan Kaabah bersimpu beruntaian air mata dia kerana kayu pak ke Makkah. Tapi inyolah berkali-kali datang ke Makkah sementara orang payah jenkan barokah dapat pak, malah kutukan Allah nya dapat. Dia kerana hidup beriftikhar, berpoyah-poyah. Yang ketiga pak, naik lo malaikat hafazah membawa amal ibadah awak sampai tembus langit pertama, langit kedua, alhamdulillah tiba langit ketiga. Kau 7 langit ke pak? Tiba langit ketiga, dipreso pak, dikilatkan, disepuh lah bahasa awaknya pak. Jadi amal ibadah ko seperti bendah gaib, bendah gaib yang disimpan oleh malaikat menjadi bukti fisik yang akan dibawa kepada Allah. Nampak-nampaknya seluruh amal awak tu menjadi bukti fisik nanti pak. Sampai langit ketiga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amal siapa yang engkau bawa? Amal Kasmidin. Dipreso pak. Buang. Walaupun dia sampai pada langit ketiga, langit pertama lolos, kedua lolos, tapi langit ketiga, saya malaikat penjaga sifat-sifat takabur, sombong pak, angkuh dan sombong, bahasa awak pongah pak, pongah, tinggi hati pak, bang dennya, amah den, udah den, adik den, kemenakan den, nyotan sado pak. Datuk dan dulu kerja di kantor gubernur menjadi duta loleh. Nyo lah mati datuk apa lah mati sado. Nyotan juga orang ni pak. Udah dan sekali kerja nyo dapat gaji sekian. Kemenakan dan kerja di rumah sakit. Pokoknya ndak ada orang go pak yang lebih daripada nyo do pak. Takabur dan sombong. Acara inyo si mendominasi pak. Mulai dari cara berpakaiannya, penampilan sampai bantu anting-anting, ameh-amehnya tampaknya sado pak. Bayang tu. Tak cukup jari skop pasang jari kiri pak. Apa-apa ibu-ibu baikon tangan pak. Ikon tak buruk sangko pak ustaz. Nyu baca-bacaan yang sampaikan oleh ulama-ulama tasawuf tu seperti itu ciri-cirinya pak. Ciri-cirinya. Walaupun hati tak tembus. Coba bayang. Takabur dan sombong. Kalau lalu pak, tak ada menyapu pak. Jangan mangkelat sul pak. Jo kacau-kacaunya tutup pak. Kiri kanan orang tak tahu pak. Sakit-sakit lah orang tetangga. Ini sini tahu pak. Apa lah yang pakai siko pak? Dia terbayang ibu-ibu. Mulai dari balak sampai ke bunga, sampai menjadi bintang. Dia orang-orang pandai ibu. Tembak ni, hanya tembak sekali pak. Bayang tu. Takabur dan sombong. La ilaha illallah. Awak menokok mancik sengeri pak. Mancik dia awak tokok tu pak. Takut awak. Baca cari akar kadang. Ambo cok dia nokok mancik baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut manusia ditembak. Tembak. La ilah. Itu ditonton orang gini tu pak. Orang bersidang gini. Satu saat awak lo kan disidang ni pak. Kalau awak lah dapat jabatan pak. Kadang-kadang orang-orang yang dapat jabatan ni kaku awak ke rumah pak. Kaku. Dulu sebelum menjadi orang kadang pak, lama saya mau total awak di kadai. Ku bukti lah banyak pak.
Lam jadi orang menjabat nyo jago yu bawah Pak. Entawi bawah namun ditelepon lah pakai manajer lo Pak. Pakai resepsionis lo lah. Batamu 2 bulan kamu ko kini lah mencatat nama awak Pak. Padahal juga awak dulu sama-sama mandi ke sungai Pak. La ilaha illallah. Naik dah Pak amal ibadah awak. Sampai langit keempat. Tiba langit keempat tak tahan dah balik. Al-ujub. Ya, ujub. Sombong dan ujub berdakik-dakian Pak. Ujub tu bangga dengan diri awak Pak. Berbangga-bangga dengan diri awak. Jadi kalau takabur tu sombong dan angku ditambah lo bangga dengan diri awak, dengan keluarga awak. Iko penyakit hati sadona ko Pak. Disiko sangkut Pak. Penyakit hati. Jadi ujub dan sombong lah balaluan sekali Pak dalam penyampaian at-takabbur tadi. Ujub. Alaikan selamat ko Pak. Yang ampe ko lah kalang kabui Pak. Buang seluruh amal ibadah. Kemudian naik lo malaikat Pak. Sampai langit kelima. Sampai pada langit kelima ditahan. Amal siapa ini? Amal Kasmidin. Dipreso Pak. Dia dengki dengan orang lain. Dangki. Bahasa awak jahit Pak. Maniaya orang saya. Istilah orang Minang, dilatak belakang menandu, tak di buku menyipak. Dirapati kasar muncung, dijauhi awak dimusuhi. Serba susah. Dibawa bakawan, awak celakuh dia. Gambarkan orang yang dengki itu, kalau orang berdagang, awak buka lapau nasi. Kau buka lapau nasi, kau buka lapau nasi, kau lapau nasi awak, kau lapau nasi orang. Dia awak galih kau tak banyak orang. Iko rami 24 jam rami orang makan. Lah dikhoyak dia setan Pak. Jajuk nak kan cantik Rumah makannya banyak orang. Bapanggih preman le Pak. Nyo piti ndak? Yo, ko piti ya. Untuk apa ko Pak? Angantan ke situ yo. Hanya keluar plastik Pak kau. Tengkian. Masukkan ke gulainya. Apa kau Pak? Acun. Acun. Masukkan ke situ yo. Dia tak taluk Pak. Angnya piti ndak? Kau piti. Teman kau ingin piti, pergi situ Pak. Ada gulai cancang Pak. Lai awak makan cik. Pong ni masukkan tu Pak. Orang makan situ mati Pak. Tersebarlah bahasa rumah makan sianu bacun. Baracun. Kata orang Minang. Kalau bahasa kami bacun. Ibu. Sepi Pak. Kini rumah makan awak leh. Baitu orang yang hasad dan dengki. Apa ni di kantor Pak. Di kantor tu main pijak-pijak Pak. Jabatan tu dikajar-kajar. Perlu membayar. Bahkan berkas-berkas orang tu Pak dibuang ke tong sampah. Tiba ke sana awak balalun. Tak dengki tu Pak. Tuan BLT tiba. Bacari dan dakik juga awak. Kan dengki tu Pak. Semoga tak ada risiko. Makanya apa-apa. Kadang-kadang awak kau terpeleset mati su'ul khotimah. Dek kerana iko Pak. Walaupun awak rajin ke masjid. Itu sifat dengki. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, semoga kami kau tidak ada sifat kau ya Allah. Naiklah malaikat membawa amal ibadah seorang manusia. Katakanlah ambo. Assalamualaikum waalaikumsalam, kata malaikat penjaga langit yang ke-6. Amal siapa ini? Amal Fulan bin Fulan. Coba buka. Dipreso Pak. Tadi sudah saya bersihkan ini wahai malaikat. Bergunjing tak ada. Sifat iftikhar tak ada. Takabur dan tinggi hati tak ada. Sifat dengki bersih. Belum cukup. Masih ada
seleksi yang belum disempurnakan. Apa itu? Dia ini memiliki sifat yang tak ada kasih dan sayang. Kasih dan sayang apa? Bininya tanpa di rumah. Bininya tanpa. Yang cakik bangkak kepala. Alah. Bayang dapat tu. Ibu-ibu dengar sekali ibu. Sakit bik laki tu. Ndaknya tanya nu bik laki tu. Ya, sakit-sakit lah, sehat-sehat lah. Ndak ada sifat kasih dan sayang. La yarham. Ndak memiliki sifat kasih dan sayang. Kanak mu dia tuduh. Ya. Ndak seimbang do kesalahan anak dengan tindakan awak, Pak. Anak ko jale lengok le tahu bu. Ya. Kalau bahasa kami ni lengok. Piring nampaknya sipak, Pak. Gale nampaknya sipak. Lengok. Anu bayi do kayu gadang, Pak. Anak kapuang mo, anak siang. Lu anak inyo, Pak. Ada orang kaya ko, Pak, sampai laki tangan ko, Pak, kapawa anak tu tidak memiliki sifat kasih dan sayang. Tak masuk kiri kanan muka belakang kata tangga awak. Ketika yang datang minta sedekah banyak saketek. Nampakkan simpatik awak ibu melihat orang-orang seperti ini. Kasih dan sayang. Tu maka mau sampai ke mahasiswa, kalian kalau cari bini anda pakai dua sifat. Mawaddah wa rahmah. Mawaddah kan anda kecantol dengan kecantikannya. Tapi pertimbangkan awak ibu menengoknya. Yang cantik besok akan hilang. Kalau lah anak yang perempuan kau dua, Pak. Lah jauh bedanya, Pak. Kalau hanya cantik yang kalian cari, maka kalian nanti akan berkhianat. Sebab kini ko batas tak ada, Pak. Orang mudah berselingkuh. Maka tanamkanlah sifat rahmat, kasih dan sayang. Kok jampang awak carikan isteri awak ko, jo sapuh ini akan makan. Tanggung jawab dunia akhirat. Awak wak bawa nyokan rumah awak. Wak balin rumah, tinggal awak situ. Jangan diceraikan. Kenapa? Karena sifat kasih sayang tu banyak bentuknya. Ibu awak. Balinang dua ye mata Pak. Dia nikahi perempuan menjadi mualaf. Bawa ke rumahnya ke Jawa sama orang tuanya. Yang mualaf ni perempuan, Pak. Lah tinggal di Jawa yang lakinya ko berselingkuh. Nyo tinggal, Pak. Perempuan iko di rumah orang gaik nyo. Manangi nyo, Pak. Manangi. Yo awak dulu tinggal dengan ibu itu dek kerana anak nyo laki awak. Akhirnya awak mualaf terkatung-katung, Pak. Walaupun orang tuanya lai eloknya, lai sayangnya, cuman balinang air mata, Pak. Kamah kadibuk badan kerajaan tak ada. Cuba bayangkan. Jangan-jangan besok nan lakinya muslim awalnya, Pak, masuknya neraka besok, Pak. Yang bininya dulu katakan non-Islam, bukan mustahil itu yang masuk surga. Makanya awak bapak, ibu-ibu harus punya sifat kasih sayang. Kami ke ibu-ibu sama. Kalau kamilah sakit, siapa yang menjaga kami? Nanti mendorong gerobak di rumah sakit itu siapa? Kalau tidak ibu-ibu. Yang tersisa itu agama dan cinta kasih sayang. Yang ketujuh, naik amal ibadah. Dirapikan, bersihkan, jebol sampai langit ketujuh. Tiba langit ketujuh, tak tahan. Apa yang menghalangnya? Sifat riyah. Kok magi ke orang jangan mengharapkan balasan. Awak murni. Boleh apa Ustaz sifat ndak riyah tu, Ustaz? Pokoknya apa nan awak kerajukan, awak mengharapkan redohnya Allah. Redohnya Allah. Menjaga laki apa-apa mencari piti. Karena apa? Ikut tanggungjawab awak dilihat Allah. Untuk menjaga amanah yang diberikan Allah. Sembahyang awak tanggungjawab awak kepada Allah. Awak menjaga anak kerana ikut amanah. Dek laki boh dia lagi ketujuh.
seluruh paket-paket amal awak ko tabang awak, berkilik sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah, disimpan di tempat yang illiyin, tempat yang mulia. Kok indah terbuang balik ke dunia, ndak jauh dari atuk rumah awak berapa.